One, two, three. Baik, Assalamualaikum Tuan Pengarah. Baik, hari ini kita ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Tuan Pengarah. Baik, yang pertama iaitu bagaimana tercetusnya idea untuk siaran online dalam Perlis Mengaji ini? Pertamanya, bagi pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, kami mengucapkan setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Yang di-Pertua MAIPS, dan juga Kerajaan Negeri Perlis bersama-sama dengan MAIPS yang telah memberikan sokongan padu kepada inisiatif Perlis Mengaji. Perlis Mengaji merupakan satu daripada prakarsa ataupun usaha yang dijalankan bagi menyediakan satu platform pengajian kuliah-kuliah agama dan juga tadarus Al-Quran secara online. Seperti mana yang kita telah ketahui, dengan adanya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, maka masjid-masjid dan surau-surau ditutup dan kelas-kelas agama, kuliah-kuliah agama terpaksa ditangguhkan. Maka sebagai wadah untuk membolehkan rakyat Perlis khususnya dan seluruh rakyat Malaysia, malah di mana-mana saja mereka berada, untuk terus mengikuti kuliah-kuliah agama dan mempelajari Al-Quranul Karim, terutamanya dalam saat-saat yang getir seperti kita menghadapi pandemik atau wabak COVID-19 ini. Maka inisiatif Perlis Mengaji dijalankan bermula daripada hari yang pertama PKP dilaksanakan sehingga ke hari ini, dan insya-Allah akan berterusan sehingga PKP ditamatkan. Okey, baik. Soalan saya yang kedua iaitu apakah sasaran di bahagian JAIPS sendiri untuk Perlis Mengaji ni, sasaran dia khususnya di negeri Perlis saja ataupun umumnya seluruh Malaysia? Bagi Perlis Mengaji, apa yang berlaku adalah alhamdulillah bukan kita maksudnya berhasrat untuk memperkatakan sesuatu secara berlebihan, tapi apa yang kita dapati adalah bukan semua negeri yang dapat menyediakan inisiatif yang seperti ini. Jadi apa yang kita harapkan itu tercermin daripada taburan program-program yang ada di dalam Perlis Mengaji, iaitu contohnya kita mulakan hari itu dengan kuliah subuh pada jam 7 pagi, diikuti dengan bacaan Al-Quran sehari 2 juzuk, iaitu juzuk yang pertama akan dibaca pada jam 8.30 pagi oleh qari-qari dan juga ataupun kita kata qari'ah yang kita kata bertauliah. Seterusnya 9.30 kita akan mulakan kita kata kuliah subuh, kita kata kuliah duha. Seterusnya jam 11 kita akan mulakan tuition untuk peperiksaan awam khususnya UPSR, SPM dan PT3. Tuition 1 jam 11, tuition 2 jam 12, jam 2 disambung dengan kuliah zuhur. Kemudian pada jam 3 bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran untuk juzuk yang kedua pada hari itu. Pada hari Jumaat kita akan baca 3 juzuk. Seterusnya pada hari-hari yang telah dipilih, pada jam 4 kita akan adakan kuliah online bagi Sekolah Agama Petang Perlis atau SAPPS, dan dengan titah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda juga, kita telah memperkenalkan slot arena cergas, iaitu bimbingan untuk melaksanakan aktiviti kecergasan ataupun senaman daripada rumah melalui orang kata dengan secara live streaming ini. Seterusnya jam 8 kita akan mulakan kuliah maghrib, diikuti dengan tuition lagi pada jam 9 satu subjek, dan subjek yang terakhir adalah pada pukul 10 malam dan ditutup dengan tilawah, kita kata penutup bagi kita hari itulah. Jadi ini semua mencerminkan sasaran pelbagai daripada orang awam yang mahu mengaji agama, sehinggalah kepada pelajar-pelajar yang kita fikirkan bahawa perlu dibantu dan dibimbing untuk belajar sendiri daripada di rumah untuk menghadapi peperiksaan, dan khususnya untuk menjadikan mereka tidak ketinggalan bila PKP dilaksanakan. Baik, bagaimana setelah dua PKP ini, bagaimana sambutan terhadap Perlis Mengaji ini untuk khusus di negeri Perlis dan seluruh di Malaysia? Bagi negeri Perlis kita kata alhamdulillah, secara umum ataupun secara khusus sebenarnya saya mendapat maklum balas bahawa
bagi sebilangan jemaah-jemaah masjid yang memang kebiasaan mereka memang mengisi masa, sama ada golongan orang pencen dan sebagainya yang memang mengisi masa untuk mendengar kuliah-kuliah di masjid, mereka merasa terubat kerinduan mereka kepada masjid kerana kuliah itu dapat dibuka daripada rumah, bukan sekadar maghrib dengan isyak, tapi 4 kali sehari. Seterusnya, kita juga memikirkan ada pelbagai segmen yang perlu dibantu, maka sebab itu datang segmen tuition untuk UPSR, SPM dan PT3. Segmen ini alhamdulillah dia telah menarik penyertaan daripada pelbagai pihak, kerana apa yang kita sediakan adalah percuma saja. Dan platform Facebook ini dia membolehkan sesiapa yang ketinggalan, mungkin kerana line internet tidak bagus, mungkin kerana tidak ada masa, dia boleh datang balik untuk mengikuti rakaman tersebut pada bila-bila masa yang dia berkelapangan, ataupun contohnya pada bila masa yang data internet dia ada, atau pada bila masa yang connection ataupun line internet bagi diri dia tu adalah stabil dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku adalah bagi kita kata tuition online, kita bukan saja menarik penyertaan daripada pelajar-pelajar dalam negeri Perlis, malah kita menarik perhatian daripada alhamdulillah pelbagai tempat di kita Malaysia lah, ya. Ada sekolah-sekolah yang telah share kelas-kelas tersebut pergi ke laman-laman Facebook rasmi mereka, ada pejabat-pejabat pendidikan daerah pun ada, ya. Dan seterusnya, inisiatif tuition ini seperti mana dalam orientasi yang dititahkan oleh Duli Yang Teramat Mulia, bahawa bantuan MAIF ni adalah merentasi segala orang kata lapisan rakyat tanpa mengira agama dan tanpa mengira keturunan. Jadi segala orang orang kata, ataupun segala segenap lapisan rakyat, sama ada Islam atau bukan Islam, Melayu atau bukan Melayu, boleh mengikutinya juga secara percuma. Maka kita mendapat penyertaan juga daripada pelajar-pelajar dan guru-guru yang bukan beragama Islam dan bukan kita kata berketurunan Melayu, yang juga kita sediakan walaupun tidak berkaitan secara langsung dengan kita, tapi dalam rangka untuk MAIF membantu rakyat, adalah slot untuk pendidikan moral SPM yang memang diambil 100% oleh pelajar-pelajar bukan Islam sahaja. Itu pun disediakan dalam slot kita kata Perlis Mengaji sebagai salah satu bentuk bantuan kepada mereka dalam usaha kita untuk usaha kita dan juga MAIF khususnya untuk menyantuni pelbagai pihak. Baik, kira soalan saya yang terakhir iaitu, apakah saranan pihak Tuan Pengarah terhadap apa yang akan datang ni dalam tempoh PKP kita yang kali ketiga ni, yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagaimanakah peranan JAIB untuk dalam tempoh lagi sambungnya lagi 2 minggu lagi tu? Alhamdulillah, kita kata setakat sekarang ni bila dilaksanakan 2 kali PKP, maka setiap sekali PKP ni kita telah khatam 30 juzuk kita kata Al-Quran, dan kita akan khatam buat kali yang kedua, pusingan yang kedua pada 14 bulan April ni. Seterusnya kita akan mulakan pusingan yang ketiga bila PKP ni dilaksanakan. Tapi bila PKP yang ketiga ni dia adalah unik sedikit kerana lebih kurang 10 hari sebelum bermulanya Ramadan dalam bulan Syakban, dan ada 5 hari dalam bulan Ramadan. Jadi kita dalam 10 hari kita akan tamatkan 30 juzuk untuk pusingan yang ketiga, supaya bila kita masuk pada 1 Ramadan kita boleh mula pusingan yang baru, yang fresh, yang segar, iaitu pusingan keempat dengan juzuk yang pertama. Jadi harapan saya ni adalah kita akan terus berusaha lah untuk menyediakan perkhidmatan. Kalau boleh dipetik, kalaulah kita kata frontliner di hospital adalah frontliner merupakan orang-orang individu yang merawat jasad akibat daripada wabak atau pandemik COVID, maka menerusi Perlis Mengaji, seluruh pasukan kita termasuk juga MAIF, Jabatan Mufti, Suara Sunnah dan lain-lain lagi, guru-guru kita dan sebagainya, adalah merupakan pasukan yang merawat ruh dan merawat kejiwaan dalam suasana kita menghadapi dan menangani pandemik COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Tak tahulah kita kata.
Jadi kedap tahu. Nama-nama kami boleh.